Seringkali kita dengar peribahasa Melayu ada menyebut mulut tempayan boleh ditutup tetapi tidak mulut manusia. Gemar berbicara mengenai hal peribadi orang lain dan tidak boleh menyimpan sesuatu rahsia yang diceritakan kepadanya, mereka ini sering digelar sebagai mulut tempayan atau mulut murai oleh masyarakat Melayu. Jika dahulu amalan ini dilakukan melalui dari penyampaian mulut ke mulut, tetapi mengikut peredaran zaman serta kecanggihan teknologi, perbuatan tidak elok ini dilihat semakin berleluasa kerana setiap individu boleh menyebarkan sesuatu rahsia atau aib seseorang itu hanya di hujung jari. Golongan mulut tempayan ini seakan menjadi lumrah dalam masyarakat kita dan mereka ini dilihat sebagai individu yang tidak boleh dipercayai dan cenderung untuk menyebarkan aib seseorang atas tujuan untuk mencari publicity, memalukan atau untuk meraih perhatian. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran masyarakat tentang perihal ini dan bagaimanakah cara yang terbaik bagi menghadapi golongan ini dengan secara yang lebih matang? Sejauh mana kesedaran kita tentang si mulut tempayan ni? Okey, tempayan ni satu bekas untuk letak air lah. Kalau dibuka maksudnya lebih luas lah. Lebih luas lah. Maksudnya cakap keluar macam tu saja. Tak boleh simpan rahsia lah, Tin. Betul. Hari ini kita nak bawa vibe-vibe yang positif sahaja. Kita nak perkenalkan tetamu kita hari ini. Kita ada seorang tetamu di dalam talian, Puan Nurul Hidayah Mat Sarip, selaku pegawai psikologi Klinik Kesihatan Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Fatin? Sabar baik. Boleh dengar saya dengan jelas? Jelas sekali. Okey. Baik, kita juga bersama dengan, tengoklah penampilan beliau hari ini. Kita bersama dengan Roslan Shah atau lebih mesra kita sapa beliau Cik Lan. Tersasul saya. Baik, Cik Lan, apa antara perkembangan terbaru? Okey, perkembangan terbaru biasalah. Cik Lan ni baru sampai 2 minggu lepas daripada ke Singapura. Pasal saya sudah menetap di Malaysia dah selama 20 tahun. Lepas tu COVID tu kena balik ke Singapura. Pasal arwah bapa Cik Lan orang Malaysia, orang Nogori Tampin Johor. Arwah mak dah meninggal baru-baru ni. Okey, 2 tahun yang lepas. Lepas tu dah tanggungjawab tu, kata orang tu, sebelum tu kalau kisah-kisah saya menjaga seorang ibu yang tercinta, sampailah saya berjaga. Arwah ibu saya sudah meninggal. Lepas tu saya bersendirian lah. Lepas tu saya masa lapang tu saya buat rojak mazna ketu. Okey, tak pernah rasa lagi, Cik. Nanti kita akan rasa. Okey, tak apa. Baik, kita nak terus dengan topik kita, si mulut tempayan ni. Kalau boleh kita nak mulakan dengan Puan Hidayah dahulu. Dari segi psikologinya lah, si mulut tempayan. Mulut tempayan, definisi ini, mengapa sebenarnya ada setengah individu ataupun dalam kalangan masyarakat kita ada si mulut tempayan ni? Baik, terima kasih wanita hari ini, Hawa dan juga Fatin serta Cik Lan di studio. Okey, kalau tak tadi bersama-sama di studio lah, tapi tak apa, kita bersama dengan online. Okay. Alright, tak apa. Bila bercakap soal mulut tempayan, kan kalau kita cakap, orang kata mulut tempayan tu tak boleh tutup. Kalau boleh tutup, kalau mulut orang susah nak tutup, macam tu kan. Okey, tapi dari segi psikologi, saya bawa dulu dengan satu surah An-Nur lah, daripada ayat 19 kan, surah An-Nur dia ada cakap, Allah berfirman, bermaksud dia kata sesungguhnya orang-orang yang suka menghebarkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang beriman ni, mereka boleh beroleh azab seksa yang terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Macam ustazah pula tiba-tiba kan. Okey. Tetapi tak apa, saya nak bawa dulu ayat surah An-Nur ni sebab dia berkait dengan personaliti manusia dari sudut psikologi. Dari sudut psikologi ini sebenarnya ada 3 kategori personaliti yang kita boleh tahu. Yang pertama, semua orang jelas rasa introvert. Yang kedua adalah extrovert. Yang ketiga ini ambivert. Jadi apa yang dikatakan dengan personality ataupun psikologi si mulut tempayan ini? Kalau kita semua ketahui, introvert ni macam orang tahulah pendiam, dia lebih suka untuk bersendiri kan dalam fikiran dia kan. Tidak, orang kata tidak bercanda dengan dunia luar ataupun kurang aktiviti. Tapi kalau orang extrovert ini, dia kata macam mana orang extrovert? Orang extrovert ini dia memang individu yang mana mereka ini adalah individu yang sentiasa akan suka berkait dengan dunia luar, kehidupan
berhadapan dengan dunia luar manusia tersebut. Jadi mereka ini lebih cenderung membuka diri mereka ini dengan kehidupan luar. Bermaksud mereka dia lebih terbuka. Jadi apabila mereka lebih terbuka, jadi banyak aktiviti yang dilakukan, dan kadang-kadang apabila mereka terlalu orang kata open ini, lebih selesa untuk berada dalam keramaian ataupun tempat-tempat yang meriah. Dan apa yang lebih penting lagi, mereka ini kebanyakannya kalau orang extrovert ni dia lebih cenderung untuk bercakap dulu baru berfikir. Dia gitu. Okey. Kalau orang ambivert pula, yang personality ketiga ni, dia ada dua-dua. Kadang-kadang dia boleh jadi introvert, kadang-kadang dia boleh jadi extrovert. Kalau dia pergi masuk dengan orang introvert, dia akan jadi lebih pendiam, dia akan masuk dengan dunia orang introvert. Kalau dia tiba-tiba dia berjumpa dengan orang extrovert, dia akan jadi seperti orang extrovert. Tetapi kekurangan orang personality ambivert ini adalah mereka ini akan sering moody. Sebab selalu berubah-ubah. Ada angin ya. Jadi kalau dari sudut psikologi dikata mulut tempayan ni, kalau kita tengok mungkin orang yang extrovert lah, sebab dia suka bercerita kan. Sebab dia suka untuk orang kata macam dia orang kata macam dia senang untuk bergaul, easy going kan. Dia lebih mudah untuk beraktiviti dengan orang ramai. Kemudian dia lebih suka untuk bercerita daripada dia mendengar orang bercerita. Dia suka bercerita. Dia begitu. Kalau masyarakat kita cakap pantang kena cocok je, habis semua cerita dah. Kan banyak sekarang kan pakcik bawang lah gitu kan. Okey, baik. Dan Cik Lan, pastinya sepanjang dalam industri seni ni jumpa macam-macam orang lah. Setiap hari kan ada saja. Jadi bagaimana Cik Lan berhadapan dengan situasi mereka yang mulut tempayan ni? Okey, sebenarnya saya dalam bidang seni ni dah 25 tahun. Okey, bercampur dengan manusia, berbagai-bagai manusia. Pasal saya sebelum tu pun saya more to media sosial. Untuk buat live Facebook saya, untuk berkongsi, bercerita, dan macam mana dulu saya menjaga arwah ibu saya untuk motivasi tujuan saya. Tetapi ada segelintir lah, kita think positif. Kadang-kadang cerita ni kita tak boleh percaya antara satu sama lain. Okey, kalau kita nak berkongsi pengalaman kita, peribadi kita sepatutnya tak perlu untuk bercerita dengan walaupun kaum baik apa ke tak boleh. Tapi kita think positif. Tapi kadang-kadang ada segelintir manusia ni kadang bercakap tentang Jah, orang ni gini, orang ni gitu. Tepat nama dia. Rokia, Senang, Eton, Marpoah kan. So bagi saya, bagi Cik Lan, so saya tim positif. Saya tak suka dengar cakap hal-hal peribadi orang lain. Dan kadang-kadang orang mengaibkan, dan juga kerana situasi ni orang-orang di media sosial. Kalau dia masuk aja, kau tahu tak orang ni macam gini, kau tahu tak orang macam gini. Ni si Kak Hawa. Kau tahu Hawa ni cantik meletup, bakal jadi Mira Pizza. Lepas tu si Tasha. Okey, orang berkata. So kita jangan ambil negatif, kita think positif aja. Itu bagi Cik Lan, pengalaman Cik Lan. Kalau orang-orang berkata-kata macam influencer tanya-tanya saya tentang orang ni orang itu, ada segelintir, saya cakap minta maaf, benda-benda ni boleh mengaitkan untuk mengaitkan sesiapa, dan juga benda ni menjadi situasi jadi panas tentang kita bercerita tentang orang, dan juga kita rahsia orang, kita cakap kau tahu tak orang ni macam gini, orang gitu. Sekarang ni Cik Lan tidak suka untuk sebegini untuk sekarang, untuk tahun ini. Dulu saya memang mulut laser. Saya suka bercakap direct. Tetapi setelah arwah mak saya meninggal, saya cool. Lepas tu Cik Lan pun tak suka dengan cakap hal orang, dan kita jangan ceritakan tentang hal orang, itu yang lebih baik. Tapi apa yang Cik Lan kongsikan tu, Cik Lan lebih kepada rasional, lebih macam berfikir dulu sebelum nak berkata apa-apa. Betul. Saya rasa dah panas dah studio hari ini. Betul. Saya rasa kita kena tarik nafas kejap, Cik Lan. Kita nak dengar juga apa pandangan kawan-kawan kita berkenaan dengan topik si mulut tempayan ni. Kita saksikan. Bagi saya, individu yang tidak boleh menyimpan rahsia ni, mungkin itu salah satu cara untuk mereka berkawan. Mungkin dengan cara si A memberitahu rahsia kepada si B, dengan cara itu mereka boleh berkawan. And dia boleh gain support daripada orang-orang yang dia nak lah. Bila kita encounter dengan orang yang mulut tempayan ni, sebaiknya untuk kita menjauhkan diri once dah tahu perangai dia macam tu. Sebab nanti apa yang kita cakap dekat dia boleh jadi dia sampaikan kepada orang lain, dan mungkin cerita apa yang kita cakap tu ditokok tambah, so dia jadi tak betul.
Saya pernah mengalami situasi sebegini, menceritakan pada kawan saya yang mulut tempayan. Saya percayakan dia. Akhirnya apa yang saya ceritakan, semua kawan saya yang lain dapat tahu. Saya amat malu dan tak sangka orang yang saya anggap kawan baik, dia boleh lakukan sedemikian pada saya. Dan akhirnya bila berdepan dengan kawan saya tadi, saya jadi renggang dan tak semua hal peribadi akan cerita dekat dia sebab saya tahu sikap mulut tempayan dia. Si mulut tempayan ini memang wujud sekeliling mata. Bagi saya, orang macam ni wajib kita jauhkan diri, jaga-jaga disebabkan pergaduhan besar. Mulut tempayan inilah puncanya jadi pergaduhan besar untuk kita. Bagi pendapat saya sendiri pernah mengalami macam mana saya kena difitnah orang. Difitnah dan ada mengatakan saya macam ni. Saya sungguh sedih sekali. Tapi insya-Allah, alhamdulillah, saya boleh terima orang cakap macam tu. Tapi satu hari nanti dia akan terima pembalasannya lah. Macam-macam daripada senario daripada si mulut tempayan ni. Kadang-kadang ada daripada sanak saudara juga, kawan-kawan, kawan baik juga. Kita sebenarnya tak boleh nak percaya orang, ataupun kita tak boleh nak senang-senang nak kongsikan perihal kehidupan kita ke macam mana. Tapi Hawa, ada juga dalam Facebook yang menyatakan berkenaan dengan si mulut tempayan ni. Ada macam-macam juga. Itulah Syasha pun ada kongsikan. Dia kata mulut tempayan ni memang susah nak tutup. Boleh memecah belah hubungan kawan, rumah tangga dan macam-macam fitnah yang dibuat. Entahlah manusia macam ni nak pupus. Kadang-kadang boleh dengar boleh jadi gaduh dibuatnya. Okey, setiap daripada kita ada rahsia masing-masing. Kita pun kadang-kadang nak meluah perasaan tentang sesuatu perkara, tentang kerja ke, hal hubungan ke dan sebagainya. Dan bila kita bercerita kat seseorang ni, kita harapkan dia boleh simpanlah rahsia kita. Jadi, Puan Hidayah, kita nak tahulah macam mana tanda-tanda awal kita nak tahu orang ni boleh dipercayai ataupun dia ni seorang mulut tempayan yang tak boleh dipercayai, Puan. Okey, macam saya cakap tadi lah, kita tak adalah boleh macam judge dia. Nampak je, contohlah macam tengok je Cik Lan tu, oh ni memang mulut tempayan ni kan. Tak boleh lah macam tu kan. Kita tengok je karakter. Okey, taklah begitu tapi bermaksud kalau kita dah mengenali dari segi karakter dia. Karakter dia tu kita tengok dia ada berlebih-lebihan tak di dalam karakter dia. Kalau dia orang yang bersederhana, orang kata macam menjaga percakapan, tutur kata, bercakap dia, maksudnya bila dia nak bercakap tu dia berhati-hati sebab takut untuk melukakan hati orang, dia bimbang kalau dia cakap. Kita tengok kan dari segi tutur percakapan dia, tersusun tak ayat dia tu. Daripada situ pun kita boleh nampak bagaimana karakter seseorang individu itu. Tapi kalau macam tadi kan Cik Lan ada cakap, dulu saya mulut laser, Cik Lan kata macam tu kan. Tadi kan dia cakap lah, saya dengar tadi. So kalau kita tengok Cik Lan ni memang mulut laser, bolehkah kita terus cakap dia ni mulut tempayan? Cik Lan ni confirm mulut tempayan ni confirm. Tak boleh lah kan. Tak semestinya. Jadi bila kita nak kata tentang tanda-tanda tu, kita boleh melihat bagaimana cara dia membawa diri dia dalam masyarakat. Bagaimana dia membawa perwatakan dia. Contoh macam Hawa, nampak sopan santun, tapi kalau dari segi cara bercakap dia tu macam mana? Sebab bila kata daripada mulut tu dia keluarkan kata-kata kan. Macam Fatin, nampak macam brutal, tengok kata-kata alamak lemah gemalai, contoh. Jadi tak bolehlah kita nak judge begitu. Cuma apabila kita melihat, kita menampak dia, so kita akan boleh menilai orang ni orang yang bagaimana. Adakah dia boleh dibuat kawan yang baik, ataupun adakah dia boleh dipercayai, adakah dia ni orang yang kita rasa macam sangat baik. Tetapi tidak dinafikan ada orang nampak depan baik tapi belakang subhanallah, ada begitu kan. Cuma sama-samalah kita muhasabah diri supaya kita tidak tergolong dalam golongan-golongan orang yang begitulah. Sebab apabila punca perbalahan macam tadi kan yang kata komen tadi tu, sebenarnya betul lah pepatah Melayu cakap, kerana mulut badan binasa. Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. So yang tu kena tengok betul-betul kan. Sebab tu karakter tu kena bersederhana. Kita pun sebenarnya bila bawa tajuk ni, kita pun sebenarnya muhasabah diri. Saya pun rasa ya Allah, tajuk ni berat juga, macam menginsafkan kita sendiri untuk memuhasabah diri. Sebab kita pun insan pendosa kan, yang mana kita pun mungkin ada melakukan kesalahan tanpa kita sedar. Jadi cepat-cepat kita get back. Macam tadi Cik Lan cakap kan, lepas ibu meninggal dia mencari satu jentikan untuk kata lebih slow down, lebih untuk memperbaiki diri. Betul kan Cik Lan? Betul. Pasal Cik Lan ni suka buat kelakar. Kalau di media sosial ni saya suka buat kelakar, buat lawak. Pasal saya kadang buat untuk marketing saya punya produk-produk saya. So saya buat kelakar untuk menghiburkan. Kadang-kadang kita Facebook ni kita tak boleh buat live ni macam nanti orang jadi bosan.
Saya buat cara sendiri. Kita ni sebagai seorang artis tidak boleh hipokrit. Saya cakap direct. Tetapi kalau you suka, awak suka tengok saya. Betul. Macam orang suka dengan Fatin, orang suka dengan Hawa, tak suka jalan. Senang konsep senang dia. habis cerita. Awak suka saya, awak kawan dengan saya. Tak suka, pergi Yes, jauh. saya nak kawan dengan Fatin dengan Hawa lah. Okey. Cik Lan Okey. tadi ada cakap berkenaan dengan media sosial juga kan. Kalau betul, dulu kan betul. mulut tempayan ni kita boleh tengok macam apa tu cerita Piramli tu Ali Mesyuarat tingkap kan. Dia Mesyuarat tingkap. cari orang kan. Sekarang tak ada. Sekarang tak ada. Dia dah ke digital. Yes, di media sosial digital. Lebih teruk ataupun macam mana tu sebenarnya Cik Lan, kalau Cik Lan boleh kongsikan? Okey, sebenarnya senang aja. Kita kena abaikan benda-benda yang orang berkata-kata negatif. So kalau orang masuk aja orang kata negatif, minta maaf ini bukan untuk untuk berkata untuk bercerita tentang hal orang. Baik, reply lagi. Kalau saya block terus. Yes, tapi saya tak suka block orang. Pasal kalau kita block orang, memanglah kalau pernah saya salami orang maki saya, ketam saya macam-macam. Kau ni apa lagi gini. Tapi diorang tak tahu. Orang kalau rapat dengan Cik Lan, diorang tahu siapa Roslan Shah sebenarnya. Bila orang, itu pasal kita manusia tak ada yang sempurna. Betul. Hidup kita no perfect. Termasuk diri kita semua. Dan termasuk di luar sana. So bagi Cik Lan, yang penting kita kena ikhlas. Siapa kita berkawan dengan ikhlas. So kita jangan taksub sangat kata-kata orang. Itulah menjadikan kita pergaduhan. Orang yang kadang orang yang ketiga ni jadi dalang. Menyampaikan yang salah. Tapi yang betulnya kita sebenarnya kena dua pihak. Macam mahkamah. Satu yang betul, dia nak tengok yang kiri, yang kanan. Kalau kita dengar yang kiri, yang kanan tak dengar, it's not fair. Betul. Kita kena ada pendirian diri sendiri kan, ikut kata hati. Kalau kita rasa baik, kita teruskan. Tak payah nak kongsi-kongsi dengan orang. Betul. Puan Hidayah, kalau kita melihat kepada dunia sekarang ini dalam industri kita, dalam kerjaya kita sendiri kan, kita perlu juga kadang-kadang pendapat-pendapat orang ramai, rakan-rakan pejabat kita khususnya kan. Tapi macam mana pula kita nak berbezakan antara itu pendapat dan juga itu adalah cuba-cuba dia untuk mempengaruhi kita dalam perkara-perkara yang negatif dan sebagainya. Pendapat Puan Hidayah. Okey, betul macam kita sekarang macam dulu kan, dulu ada ahli mesyuarat tingkap tadi kan, tapi sekarang semua WhatsApp, semua guna media sosial, macam-macam grup ada kan, TikTok dan sebagainya. Jadi saya kongsilah tips, maksudnya macam mana cara kita untuk orang kata macam menganggap itu sebagai satu nasihat yang baik. Macam tadi kan Cik Lan kata be positif tu, okey, boleh guna seperti contohnya teknik ARUS. Saya bagi teknik inilah ARUS, ARUS. A itu adalah assertive. Tadi kalau saya dengar Cik Lan ada cakap kan, bila kita tak suka sesuatu, kita kena cakap kita tak nak. Betul kan? Betul. So sebenarnya itu salah satu daripada sifat asertif sebenarnya yang Cik Lan telah praktiskan. Di mana bila kita dengar, bila dia cakap tu lebih kepada macam berunsur macam fitnah, berunsur macam mengajak kita ke arah ketidakbaikan kan? Ketidakbaikan. Okey. Mengajak kita ke arah negatif. So kita kena asertif. Kita kata, maaf saya tak suka. Memilih untuk tidak menerima pemikiran negatif ataupun nasihat ataupun apa yang mereka beri itu kepada kita. Supaya dia tak melekat dekat pemikiran kita dan akhirnya kita percaya kepada sesuatu perkara yang tidak benar tadi. Analogi dia simple saya bagi Hawa, Fatin dengan Cik Lan. Contohlah, orang bagi kita hadiah, okey, lepas tu kita tak nak hadiah tersebut. Kita tak ambil hadiah tu. Siapa punya hadiah tu bila kita tak ambil? Orang yang memberi itulah. Orang yang memberi tu. Jadi samalah analogi dia, kalau orang tu bagi kita negatif, anasir yang tidak baik, kita tak nak saya nak tolak anasir ni. Jadi siapakah yang dikembalikan anasir, apa orang kata macam perkara yang negatif tersebut? Kepada orang yang memberi kepada kita. Jadi tak ada tinggal apa-apa dekat kita. So kita berhak untuk asertif. Bila kita nak pilih asertif. So R itu adalah react. React bermaksud apabila kita dah asertif, dia kena disusuli dengan tindakan. Macam Cik Lan cakap tadilah, verbal dengan non-verbal kena seiring. Contoh, kalau aku tak suka, aku cakap aku tak suka. Janganlah bila cakap tak suka, saya sebenarnya suka. Reaksinya tak sama dengan verbal. Tunjukkan yang kita tidak suka. Reaksi kena seiring. Contoh, bila kita rasa macam ini bukan nasihat ni rasa macam ni nak condemn orang lain. Contoh kan kita dengar tadi kan. Kita pun bangun minta izin untuk kita berlalu pergi ataupun kita nak left. Contohnya macam tu. Kita minta izin dengan baik. Still ada adabnya kan. Jadi begitu. So akal yang pengaruhi bagaimana cara kita berfikir dan bertindak tadi. Kalau kita berfikir, manusia ni selalu kalau kita tengok, dia selalu banyak fokus kepada hasil bukan proses. Sedangkan untuk mendapatkan sesuatu perkara yang baik, dia perlu usaha. So usahalah yang baik-baik. So AR.
you unfollow. Kan banyak media sosial sekarang kan. Ambillah keputusan untuk unfollow ataupun hibernate seketika daripada golongan-golongan ataupun individu-individu yang negatif ini. Kali kita dah tengok, kalau aku pergi dekat dia ni, macam dia bukan nak nasihat aku ni, tapi macam nak mengajak aku kepada keburukan. Jadi hibernate, ambil langkah untuk unfollow, muhasabah diri. Proses tu lebihkan mendengar daripada kita join untuk cakap sekali supaya kita tak jadi mulut tempayan yang kedua. Begitu kan? Jadi yang S itu yang last sekali adalah set again. Apabila set again bermaksud kita dah keluar daripada unfollow dah tadi, yang negatif-negatif semua. Set again, carilah semula circle yang positif supaya kita dapat aura yang positif tadi. Daripada situ Fatin, soalan Fatin tadi dia boleh bezakan ini nasihat ke, ini apa. Bila kita punya minda telah balance, seimbang, maka kita boleh set again dengan baik. Pertama sekali kena elak dulu. Sebab kalau tak elak, kita nampak semua macam nasihat je. Tapi sebenarnya apa yang dia cakap tu mungkin boleh menyebabkan hati kita jadi berbolak-balik. Nak jadi baik ke nak jadi jahat macam tu. Betul. Itu paling penting arus tadi. Memang kita kena pegang kepada arus tu untuk elak dari jadi orang yang bermulut sebegitu ataupun elak daripada mereka yang sebegitu. Okey, baik Cik Lan, di penghujung perbincangan kita ini kita nak tahulah hikmahnya Cik Lan apabila kita menahan diri kita daripada kongsikan keburukan orang lain. Macam Cik Lan pun ramai yang bertanyakan tentang orang lain. Tapi Cik Lan tak kongsikan. Jadi hikmahnya kepada Cik Lan. Okey, bagi Cik Lan senang saja. Okey, macam saya pernah berinteraksi dengan rakan-rakan di Singapura, di Malaysia, berinteraksi macam Boy Max, Box Sengit, kita untuk live. Tetapi bagi kita senang saja, kita berbual untuk positif. Dan apa orang kata tentang kau tahu tak orang ni, kita just abaikan dan paling penting kita positif saja. So kita tak perlu nak keluarkan kata-kata yang betul ke. Apa cerita yang cakap, apa yang cerita cakap, itu semua tak penting. Yang paling penting kita nasihat dia agaknya kita tim positif. InsyaAllah nanti orang tu akan jadi malu sendiri. Pernah orang tu nak berkata-kata mengumpah orang ni. Boleh tak engkau kena relax. So aku tak nak dengar. This now is me, Roslan Shah. Dulu ya ke kita pun nak kepo-kepo kan. Mak jujak ni semua kan, tapi mak jujak tapi tak perlu. Bagi saya tak perlu dah. Kita kena relax. Selagi tenang kan? Kita tenang, hati kita tenang. Kita tak berkata hal orang. Hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, kalau kita bercakap tentang hal orang, nanti orang fikiran kita terserabut. Kau nak fikirkan orang ni lah, kau nak fikir orang ni. The thing is kita fikir kebaikan orang. Dah, that is me. Kalau kita fikirkan kebaikan orang, insya-Allah orang akan sayang kita, orang akan hormat kita. Dan sebagai seorang penghibur, saya menyanyi, berlakon, mengacara, jumpa orang macam-macam manusia. So kita kena menghormati antara satu sama lain. Itu saja. Saya rasa saya cukup kuat dah bila dengar segala tips yang dikongsikan oleh Cik Lan berkenaan dengan topik kita hari ini. Saya rasa itu adalah rumusan yang cukup solid sekali lah kan.